5 tahun ini kita menghadapi banyak perubahan, walaupun mungkin membawa ketidaktentuan kepada rakyat yang bimbang, tetapi saya lihat ini satu proses kematangan politik demokrasi di negara ini, di mana kerajaan boleh ditukar melalui proses pilihan raya. Apa yang berlaku di pertengahan pilihan raya itu amat kesal, tetapi berlaku juga yang jauh berbeza dengan zaman-zaman dahulu, di mana kita pun ada warga kita dalam hayat dia mungkin tak nampak pertukaran kerajaan. Sekarang sudah berubah banyak, sudah berubah di mana rakyat dapat menentukan masa depan melalui pilihan raya dan memilih kerajaan. Jadi tempoh pergolakan ini pun tak habis, betul atau salah, terpulang kepada pengundi dan rakyat kita lah. Di peringkat persekutuan, setelah bergolakan, rakyat aspire untuk kestabilan, dan akhirnya kestabilan itu diwujudkan melalui terbentuknya kerajaan perpaduan, walaupun menjadi parti lawan, sekarang jadi kawan. Itu satu senario yang baharu dan kematangan proses politik jugalah. Tetapi ini cuma satu permulaan, sama ada ia akan bertambah kukuh dengan satu gabungan yang berlainan dari lepas. Masih konsep coalition amat aktif di Malaysia ini. Sistem pilihan raya melalui pembentukan gabungan politik, parti-parti politik, coalition government. Sebenarnya dulu adalah coalition sebelum pilihan raya. Sekarang beralih kepada coalition selepas keputusan pilihan raya. Namun konsep falsafah coalition itu masih dianggap satu option yang baik untuk negara ini, memandangkan latar belakang dia. Bagi pilihan raya negeri, sama ada keputusan akan memajukan apa yang saya katakan satu senario politik gabungan yang baharu di bawah perpaduan, akan memperkokohkannya dengan keputusan di negeri ini ataupun di sebaliknya lah. Jadi walaupun pilihan raya negeri, tetapi ada impak kebangsaannya lah. Itulah hasilnya keputusan PRU yang lepas, di mana rakyat pun terkeliru dengan perkembangan yang mungkin meluahkan ketidakpuasan terhadap kekecohan ahli-ahli politik yang membelakangkan mandat yang diberikan oleh rakyat. Maka balik kepada rakyat untuk menentukannya. Pilihlah parti-parti yang matang, calon-calon yang matang, yang dapat pegang kepada janji-janji untuk membangunkan negara kita. Saya pun tak pasti mengapa begitu banyak perhatian diberikan kepada jawatan Ketua Menteri Pulau Pinang ini. Walaupun memandangkan kita pun sudah ada pindaan perlembagaan, satu-satu buah negeri yang melakukan, ini pun satu, adakah kematangan politik atau sebaliknya, rakyat boleh tentukan, dan kita pun sudah tunaikan janji manifesto untuk menghadkan khidmat seorang Ketua Menteri kepada dua penggal, dan dengan
lulusnya pindaan ini, maka saya bentang pindaan ini untuk mengikat saya sendiri juga. Sebab saya pun terikat dengan dua penggal, dan saya pasti saya setelah satu penggal dapat menunjukkan prestasi yang kita bicara tadi, untuk layak dipertimbangkan untuk penggal yang kedua. Itu pun penggal yang terakhir, sebab dengan pindaan perlembagaan itulah hadnya, dan memandangkan saya pun ada satu visi untuk Pulau Pinang, maka saya menawarkan diri. Saya masih menganggap mampu dilakukan sekiranya rakyat buat keputusan untuk memberi mandat yang kedua kepada kami, dan saya sedia untuk memimpin proses ini sehingga tamatnya penggal yang baharu itulah. Saya orang yang amat tenang. Dari interview ini saya pun tak pernah meninggikan suara saya. Jadi terpulanglah rakyat akan menjadi pemutusnya, ya, dan bukan orang yang mau membangkitkan isu inilah. Ya. Pribadi terkesan tak? Saya kadang-kala merasakan orang yang menabur berita-berita ini ada yang amat melawaklah, sehingga tak ada apa-apa asas untuk buat spekulasi itulah. Tetapi ini satu permulaan. Ia berlaku di peringkat pusat dan kini sampai ke peringkat negeri. Maka dalam convention pun kita lihat macam mana kedua-dua pihak dan lain-lain parti-parti gabungan memandang ke hadapan. Kalau nak lihat, memang ada banyak baggage sejarah lah masing-masing, kerana dahulunya bukan dalam satu gabungan yang sama, yang mempunyai agenda dan keutamaan yang berlainan. Tetapi mau tak mau, ini sudah jadi satu kenyataan. So isunya sama ada undi-undi ini dapat transferability. Maksudnya, adakah penyokong Barisan Nasional akan menyokong Pakatan Harapan, dan sebaliknya penyokong PH kepada Barisan Nasional. Itulah menjadi cabaran utama untuk menentukan keputusan di kawasan-kawasan tertentu ataupun pada keseluruhannya. Jadi dengan masa yang tinggal sebelum penamaan dan pengundian atau semasa kempen, macam mana kita yakinkan penyokong masing-masing untuk pandang kepada big picture, dan bukan pandang ke belakang untuk melihat macam mana kita nak membalas dendam dan sebagainya, dan hasilnya parti lawan akan mendapat manfaat daripada pertikaian itulah. Jadi cabaran dia, kita perlu memastikan ward-ward itu, undi-undi dapat ditransfer kepada parti-parti yang kini menjadi rakan dalam gabungan kita lah.
berikutan dengan tarikh-tarikh pun sudah ditetapkan dan jentera-jentera pun sudah dilancarkan. Sebenarnya pada hari Ahad saya berada di Phuket Tengah untuk pelancaran jentera Phuket Tengah, kerusi yang akan ditanding oleh PKR. Tetapi hadirnya dari UMNO juga, timbalan naik pengurusi bahagian UMNO pun hadir, maka kita pun sama-sama menyuarakan bukan senang untuk berada dalam satu platform yang sama, pun masih belum disesuaikan lagi. Tetapi politician are always politician, dia dapat sesuaikan dengan keadaan dengan kadar yang secepatnya, dan penyokong keahlian pun perlulah melihat dasar ataupun hala tuju yang ditetapkan, dan sehingga MCA, MIC dia putus untuk tak bertanding, untuk sokong PH dan barisan juga. Ini pun satu gejala yang baik untuk menunjukkan ada hasrat bagi memastikan perpaduan kekal dan bukan sebalik. Lazimnya dalam setiap pilihan raya, DAP di seluruh negara termasuk Pulau Pinang pun akan mengetengahkan calon-calon dari pemuda lah, dan wanita juga kalau boleh. Kalau lihat PRU yang lepas 2018, kita nampaknya ada 6 hingga 7 muka baru. Kita memberi peluang. Saya sendiri pun diberi peluang semasa saya muda lah. Saya mula jadi wakil rakyat umur 31. Memang menjadi tradisi di DAP untuk memberi peluang kepada belia lah. Mungkin pada masa dahulu tak ramai nak jadi calon pun ataupun menjadi ahli pun masalah kan. So pada masa lalu mungkin lebih banyak peluang untuk mencongkil pakat-pakat lah. Kalau tak ada pakat cukup pun tarik jadi calon pun ada. Sebab semasa dalam pembangkang mungkin itu satu kekangan. Sekarang dalam kerajaan mungkin dari segi keahlian sudah tambah dengan begitu banyak. Jadi kita cuba atur lah berbagai peringkat tanggungjawab lah, mula dari mungkin ahli parlimen, exco, adun, ahli majlis dan seterusnya. Jadi melalui proses ini kita mungkin belia perlu tunggu lebih lama berbanding dengan dahulunya sebab sudah tambah begitu ramai ahli yang ada potensi lah untuk memikul peranan dan tanggungjawab itulah. Kita cuba pada kali ini juga harap dapatlah. Dalam peranan dalam pembangkang, peranan dalam kerajaan adalah perlainan. Jadi keahlian dan pemimpin perlu faham kedudukan orang itu dalam kedudukan mana. Kalau di dalam pembangkang, maka ruang untuk memberi komen terhadap apa yang berlaku adalah lebih luas berbanding dengan seorang yang berada dalam kerajaan khususnya yang perlu memikul tanggungjawab mempertahankan dasar-dasar kerajaan, memperkenalkan dasar-dasar kerajaan, meyakinkan rakyat tentang dasar yang baharu,
ataupun menerangkan kelemahan kalau ada untuk diperbaiki. Itu peranan yang diharapkan. Jadi Tapi ramai sampai tak faham itu. saya tak kata itu, tetapi dalam apa yang saya katakan tadi, ada wujudnya kita pakai beberapa topi pada masa yang sama. Saya pun dahulunya saya jadi exco, saya jadi pembangkang di parlimen pun. Saya ada 2-3 topi pun. So kita perlu lihat apakah situasi yang paling baiklah. Tetapi meneliti latar belakang akademik dari akademik profesor dan juga isu-isu yang dia bawakan mungkin menyakitkan hati orang yang tak suka dengar, tetapi beliau saya rasa mengharapkan orang yang dapat membalas kenyataan itu dengan fakta-fakta lah. Kalau dia kurang di mana, boleh memperbetulkan beliau. Tetapi saya rasa dia menjadi suara yang mewakili downtrodden, orang yang terpinggir, khususnya sebagai pengurusi lembaga wakaf Hindu. Dia pun memberi perhatian kepada isu-isu sedemikian. Dia pun exco kepada portfolio pendidikan dan sumber manusia. Maka inilah isu-isu yang dia bawa, yang mungkin tak sama dengan pandangan arus perdana lah. Tetapi membawa isu-isu yang penting untuk sama-sama renung dan kalau betul ambil tindakan untuk membetulkannya. Jadi kedudukan beliau tu akan dikekalkan bertanding sebenarnya. Kita masih dalam proses, belum dimuktamadkan lagi. Ya. Kalau kata Jambatan Pulau Pinang, Komtar, Free Trade Zone, memang dari zaman dahulu. Tetapi saya pun kata kita sudah dalam proses peralihan. Kita tak kekal dengan apa yang itu. Tadi ada satu soalan, kita hentikan pembangunan. Tidak, kita tak anggap pandangan itu. Kita lihat kepada isu-isu kelestarian pembangunan sekarang. Mungkin gerakan pun tak ada moda yang baharu. Kadang-kala dia kritik tak ada pembangunan di negeri Pulau Pinang. Kadang-kala dia kata terlalu banyak pembangunan di negeri Pulau Pinang sehingga menjejaskan alam sekitar, menyebabkan kesesakan lalu lintas. Dia mungkin kadang-kala dia mengikut rentak NGO lah. NGO kata itu, dia ikut saja. Memang tak ada idea yang bernas dan baru. Saya cabar apakah kalau gerakan diberi peluang menang satu kerusi pun, apa yang ingin dia lakukan untuk negeri Pulau Pinang. Rakyat mau tahu lah. Saya lebih pentingkan pembangunan sosial, modal insan. Saya harapkan masyarakat yang harmonis, tak ada perbalahan antara kaum, masing-masing dapat kerja, pendapatan, keluarga yang bahagia. Itu saya cadang nak beri fokus juga dalam penggal yang seterusnya. Tetapi kita pun tadi nyatakan dalam penghujung penggal saya ini dapat kelulusan untuk banyak projek yang besar-besar dan penting dan akan dilaksanakan dalam penggal yang kedua. Itu pun tak akan siap. Kalau kata LRT 6-8 tahun pun tak siap. So penggal 5 tahun pun tak siap. Tetapi sekurang-kurangnya sudah mula dan akan disiapkan
kelak lah. Mungkin Penang Salt Reclamation dengan Silicon Island pun tak akan siap dalam satu penggal lagi. Itu pun kalau orang nak mengkaitkan nama saya dengan pembangunan sedemikian, itu luar kawalan saya lah. Mungkin apabila siap, ini mungkin dilakukan dalam zaman Chow Kon Yeow menjadi Ketua Menteri walaupun tak habis mula dan sebagainya. Itu sebagai pemimpin kita tak kisah sangatlah sama ada kita ada dinamakan sebagai apa-apa pembangunan dan apa-apa lagi lah. Saya rasa saya seorang ahli politik yang bernasib baiklah sebab perjalanan saya tak banyak cabaran, liku duka dan apalah, sebab sebaik sahaja saya mula dengan menjadi setiausaha politik Lim Kee Siang dalam usia 26-27, dan lepas itu jadi wakil rakyat, cuma kalah satu penggal saja tahun 95, dan selepas itu memang sampai sekarang dapat dipilih sebagai wakil rakyat lah, sehingga ketua menteri. Jadi atas sokongan, kepercayaan, saya diberi peluang. Mungkin itu highlight kerjaya politik saya lah. Dengan orang dapat terima saya, memberi peluang kepada saya, yakin dengan saya, dan tahu saya akan berusaha lah, tidak akan sia-siakan. Mungkin kadar reliability saya tinggi lah. Trusted to deliver something dan sebagainya lah. Mungkin itu saya terima kasih kepada rakyat lah kerana percaya kepada saya.